Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah borak kosong saja kerana aku terpanggil untuk membuat video ni selepas aku tengok Boyan Hodak telah mengundur diri daripada mengendalikan KL City selepas kekalahan mereka menentang JDT di final Piala FA. Ada banyak benda yang aku ingin share dengan kamu, tapi sebelum tu aku beritahu awal-awal, ini adalah pendapat aku sahaja. Aku tidak cakap benda ni betul, tapi kalau aku tengok daripada komen-komen yang diberikan oleh um, di YouTube maupun di Facebook, ada juga kena mengena dengan pendapat aku lah. So bermaksud di sini bukan aku seorang saja berfikiran sedemikian. So di penghujung video ni, selepas kamu tengok apa yang aku sampaikan, aku juga ingin menjemput kamu untuk meletakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah lah. Sama ada kamu rasa ada benda lain lagi mungkin yang aku terlepas untuk letakkan di dalam video ni, ataupun mungkin kamu ada rasa macam tiada betul semua okey betul, dia merajuk saya betul. Benda-benda macam tu lah kamu letakkannya nanti di ruang komentar di bawah selepas kamu melihat video ni. So jom kita mulakanlah penceritaan mengenai pengunduran Boyan Hodak daripada kancah Liga Bola Sepak tempatan kita. Sebelum tu guys, ini just aku buat secara spontan. Aku tidak membuat skrip apa semua, tapi aku dah menyediakan beberapa gambar untuk aku kongsikan pada kamu lah, untuk menguatkan lagi tanggapan aku kenapa Boyan Hodak, seorang coach yang cukup mempunyai reputasi yang cukup bagus di dalam liga tempatan kita, di luar pun beliau cukup bagus juga, kini telah meletakkan jawatan dan beralih kepada satu klub di Indonesia, Persib Bandung kalau aku tak silap, telah mengambil beliau untuk menjadi ketua jurulatih beliau. Dan aku rasa ini adalah satu tindakan yang cukup bagus juga untuk Boyan Hodak. Sekiranya beliau ingin mengidamkan sesuatu yang lebih besar, mengidamkan untuk memegang piala, aku rasa ini adalah satu tindakan yang cukup bagus untuk Boyan Hodak. So apa yang aku masukkan di sini adalah lebih kepada dominasi yang telah dilakukan oleh JDT di liga di bola sepak tempatan kita ni. Kalau kita tengok daripada apa yang telah aku kongsikan di sini, di mana list-list yang telah aku cek daripada Wikipedia, daripada piala yang telah dimenangi ataupun kejuaraan yang telah dimenangi oleh JDT berapa banyak kali, double, triple, quadruple, semua telah dimiliki oleh JDT, dan dominasi ini telah start dilakukan pada tahun 2014. Maksudnya sudah 9 tahun, lebih kurang 9 tahun JDT mendominasi hampir ke semua apa piala yang dipertandingkan di dalam liga tempatan kita ni. Membuatkan aku rasa macam kalau akulah coach di liga tempatan kita ni, macam aku punya vision tu aku tidak boleh terlalu tinggi. Dan ini pun juga dikatakan, antara benda yang dikatakan juga oleh peminat-peminat bola sepak tempatan kita, bahwasanya adalah dominasi yang terlalu besar daripada JDT ni, membuatkan mana-mana klub sekalipun sekiranya mereka ingin mengidamkan untuk mendapatkan piala yang dipertandingkan di liga tempatan kita ni, macam seolah-olah mustahil untuk dilakukan. Ini kita cerita dengan rekod kekalahan JDT yang cukup kurang. Kalau kita tengok 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, hasil daripada apa yang aku nampak macam lebih kurang 3 ke 4 kali saja JDT dikalahkan oleh klub-klub lain. 5 tahun ke belakang, itu adalah untuk saingan Liga Super saja. Imagine, setakat ni pun saingan Liga Super tahun 2023 ni, JDT sendiri belum melakarkan sebarang kekalahan. Kalau aku nak silap macam seri pun tiada lagi. Semua menang. Poin yang telah mereka lakukan, perbezaan poin yang telah mereka miliki daripada di tangga kedua adalah sebanyak 10 poin. Itu. So aku cakap ni bukan aku jealous, bukan aku benci JDT, bukan aku rasa tidak adil JDT mempunyai kelebihan dan juga TMJ di dalam tim mereka ni. Bukan macam tu guys. Aku envy dengan JDT sebenarnya. Aku jealous dengan JDT sebenarnya. Jealous in a good way, envy in a good way. Kalau boleh aku mau klub aku, Sabah FC, klub-klub lain yang ada di liga tempatan kita ni mempunyai kelebihan dan kemampuan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh JDT. Obviously kewangan lah. Itu kita itu yang aku ingin cakap di sini. So membuatkan, kalau kita tengok Liga Super ni, aku personally sebenarnya guys, terus terang sama kamu, aku cuma tengok tim yang berada di tangga kedua,
ke bawah. Itu saja. Pasal kalau juara memang JDT lah. Memang kalau juara memang JDT, kalau match pun memang JDT akan menang. Berapa gol? Lebih daripada 2 gol confirm, 7 pun sampai. Itu. So, aku follow JDT, aku tengok match-match JDT pasal aku suka tengok cara mainan dia orang. Tapi lately ni aku macam kurang sedikit menengok permainan JDT. Bukan tidak syok, bukan aku tidak suka, bukan aku tidak suka JDT. JDT sentiasa mempamerkan satu permainan yang cukup hebat. Cuma is a predictable game. Itu saja. Kau tahu dia orang akan menang, cuma berapa gol dan berapa skor. Itu saja. So tidak ada, bila orang tidak ada kejutan, tidak ada benda yang kau boleh tidak sangkakan lah. So tapi bila kita tengok saingan yang di bawah daripada nombor 2 ke bawah, dia tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada mana-mana tim tersebut. Even tim yang macam contoh Kedah, Sabah FC sendiri pun tewas juga kepada PDRM. So itu yang bilang orang menarik, membuatkan aku tertarik untuk menengok perlawanan tersebut. Kerana debaran dia, itu pelajar, debaran dia wujud di situ. Dia tidak menjanjikan kemenangan. Itu yang aku tengok di dalam liga tempatan kita ni lah. So sekarang ni macam mana untuk menghindarkan benda ni, macam mana untuk mengelakkan lagi satu keputusan undur diri yang telah dilakukan Boyan Hodak ni, tidak melibatkan lagi coach-coach atau manager-manager yang lain, kerana mereka, of course, kalau macam tadi lah, kau jadi coach, of course kau ada target kau, of course kau mengidamkan piala, of course kau mau jadi juara, tapi beraksi di liga tempatan ni, bila adanya JDT, dengan kemampuan JDT, dengan kemampuan kelab kau sendiri, kau rasa kau memang tahu tidak akan, mustahil untuk mendapatkan semua tu. Nasib saja akan menentukan. Nasib tu pun sewaktu KL City menentang JDT, satu kali itu saja. Mereka JDT tewas 2-0, lepas tu tidak ada sudah. So bila lagi kita akan melihat benda-benda macam tu? So again lah, benda ni memang cukup mustahil bagi aku. So cara dia adalah dengan adanya orang yang willing untuk berbelanja besar, yang mempunyai kewangan yang cukup kukuh untuk mengambil mana-mana klub yang ada lagi di liga tempatan kita ni, untuk memberi saingan dari segi kewangan lah. Aku cakap dari segi kewangan untuk mengendalikan klub. So macam sekarang ni si Vincent yang jutawan tu, ura-ura ingin mengambil Kelantan. Itu aku nak kisah mana klub yang dia ambil. Tapi kalau dia betul ingin mengambil mana-mana klub yang berada di liga domestik kita ni, aku sangat-sangat bersetuju, kerana beliau pun pernah mengemudi beberapa klub di liga Eropah sendiri, walaupun tidak sukses, tapi at least beliau ada pengalaman tu. Itu yang antara benda-benda yang aku tengok logik patut dilakukan, kerana duit juga penyebab kenapa klub-klub yang ada di Liga Super ni tidak mampu untuk mendapatkan pemain dan seterusnya mengekalkan pemain berada di klub mereka. Itu pasal JDT punya pemain import cukup berbeza dengan pemain import yang dimiliki oleh klub-klub lain. Mereka mempunyai level yang cukup berbeza, mereka mempunyai pengalaman yang cukup berbeza. Contoh saja seperti Fernando Forestieri, di mana kalau kamu tengok CV dia, di mana beliau pernah beraksi. Itu di situ. So untuk mengekalkan pemain pula, kita sendiri tahu banyak pemain yang diambil oleh JDT. Contoh terbesar seperti Shian Azmi, merupakan goalkeeper yang terbaik dimiliki oleh Negeri Sembilan, tapi telah diambil oleh JDT. Why not Shian Azmi tidak ke sana kan, dengan klub yang mempunyai reputasi yang cukup bagus, beraksi di saingan yang lain. So tengok apa jadi sama Negeri Sembilan sekarang. Quite struggle jugalah selepas kehilangan Shian Azmi dan juga beberapa pemain yang lain. Ini pun antara benda yang akan menjadi efek jugalah. So itulah dia guys, pendapat aku mengenai kenapa Boyan Hodak berundur diri daripada persaingan liga tempatan kita ni, dan juga benda yang memberi efek terbesar lah untuk diri aku, dan juga of course untuk Boyan Hodak, dan kemungkinan juga untuk anda yang meminati liga tempatan kita, dan juga kemungkinan besar ada juga pengunduran daripada coach-coach yang lain kerana sebab-sebab yang telah aku sebutkan seperti tadi. So okay guys, macam biasa saya ucap tadi, ini adalah sembang kosong saja sementara mengisi slot untuk video seterusnya, kerana perlawanan seterusnya agak lama lagi. Aku sudah habis bercakap, aku juga ingin mendengar anda punya pendapat mengenai cerita ni lah. So sila tekannya di ruang komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.